pada hari wahyu pertama disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi lari balik kepada Khadijah. Dan Khadijah langsung tidak memarahi, memperkecilkan apa yang Nabi lalui. Bahkan dia yang mempercayai Nabi, memberikan keyakinan pada Nabi pada ketika Nabi pun tak yakin dengan apa yang dia alami sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kesan daripada gerakan feminis, mungkin ada orang yang bila dengar ni dia dah, apa ni? Ada yang tak kena ke? Ialah sebahagian wanita dipengaruhi oleh pemikiran bahawa antara suami dan isteri khususnya, hubungan ini tidak boleh berlaku satu pihak lebih tinggi, lebih dihormati, dan satu pihak hendaklah berperanan sebagai orang yang dipimpin. Dan kadang-kadang itu menyebabkan ramai dalam perkahwinan bergolak disebabkan masalah ego, bukan hanya di pihak suami tapi lebih-lebih lagi di pihak isteri. Kononnya saya berpendapatan lebih tinggi, saya berpendidikan lebih tinggi, dan ini menimbulkan suasana yang tegang dalam banyak keluarga muda hari ini. Dan isunya isu yang kontroversi, isu yang mencabar, tentunya dalam perkembangan moden sekarang. Bagaimana satu-satu hubungan tu berubah berbanding beberapa tahun yang lalu. Dan bila kita cerita tentang hal ni, suka untuk saya sorot ataupun kita teroka sedikit daripada sirah Nabi SAW. Perkahwinan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha sebenarnya ada resepi ataupun ada semua elemen yang boleh meletakkan seorang wanita beranggapan dia lebih tinggi kedudukannya. Khadijah radhiyallahu anha daripada keturunan yang sangat mulia, yang tinggi. Khadijah radhiyallahu anha dalam kalangan jutawan yang sangat kaya, dan dia juga orang yang jelitawan, dilamar oleh orang-orang besar. Tetapi kemudian Khadijah radhiyallahu anha jatuh hati dan berkahwin dengan Nabi SAW, Muhammad SAW. Dan dalam perhubungan mereka, kalau kita lihat kisah cinta Nabi SAW dan Khadijah radhiyallahu anha, dengan lebihnya usia, dengan lebihnya pengalaman hidup, kekayaan, semua itu tidak mengubah Khadijah menjadi seorang wanita yang tidak menghormati suaminya. Malah dibuktikan sepanjang episod kehidupan Khadijah, dia berkorban apa sahaja yang kita boleh bayangkan dalam fikiran kita. Khadijah berkorban semuanya kepada Nabi SAW. Dan kalau kita lihat daripada membesarkan anak-anak, Khadijah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi pada usia 40 tahun. Sebelum itu sudah ada 2 perkahwinan, kemudian dikurniakan 6 orang anak lagi dengan Nabi SAW. Dan ketika Nabi mula mengalami, sebahagian kita mungkin anggap itu midlife crisis, Nabi pergi naik ke Gua Hira, Nabi bersendiri, Nabi merenung melihat keadaan masyarakat yang bermasalah. Khadijah sendiri pergi panjat Gua Hira, sampaikan bekalan makanan, berikan sokongan kepada Nabi. Dan pada ketika Nabi lari dalam keadaan takut, pada hari wahyu pertama disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi lari balik kepada Khadijah. Dan Khadijah langsung tidak memarahi, memperkecilkan apa yang Nabi lalui. Bahkan dia yang mempercayai Nabi, memberikan keyakinan pada Nabi pada ketika Nabi pun tak yakin dengan apa yang dia alami sallallahu alaihi wasallam. Dan antara kisah yang cukup menyentuh hati ialah pengorbanan Khadijah. Daripada seorang yang kaya, dia sanggup setia bersama dengan Nabi SAW. Walaupun ketika boikot berlaku, Khadijah tak perlu pun berada dalam kawasan boikot, sebab dia bukan tergolong dalam kalangan kabilah yang diboikot tu. Tetapi Khadijah masih memilih kerana dia setia, berkorban apa saja untuk Nabi SAW. Bayangkan daripada seorang yang hidup mewah, kaya raya, elit, duduk di kawasan yang diboikot, terputus bekalan makanan, Khadijah radhiyallahu anha makan ranting-ranting dan rumput untuk survive. Dan dengan disebabkan itu Khadijah jatuh sakit yang amat teruk, sehingga beberapa hari terakhir sebelum Khadijah radhiyallahu anha menghembuskan nafas yang terakhir, malaikat Jibril alaihissalam turun, datang berkunjung ke rumah Nabi SAW. Dan malaikat Jibril bagi tahu pada Nabi, "Wahai Rasulullah, sekejap lagi Khadijah akan datang membawa makanan ataupun minuman. Beritahu kepada dia, Allah kirim salam kepada Khadijah."
Dan Jibril kata, aku pun kirim salam kepada Khadijah. Lihat, Allah menghantarkan kirim salam kepada seorang hamba. Jibril pun tumpang, penghulu segala malaikat pun tumpang kirim salam kepada Khadijah. Dan Jibril bagi tahu kepada Khadijah di atas pengorbanan dia, kesetiaan dia pada Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah siapkan baginya rumah ataupun istana yang diperbuat daripada mutiara. Di sana, kata Jibril alaihissalam, tidak ada lagi bunyi bising dan tidak ada lagi kepenatan. Kerana isteri yang berkorban untuk suami sangat penat, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari. Kadang-kadang suami tak perasan. Suami yang mungkin isterinya suri rumah atau berada di rumah menjaga anak-anak, dia ingat, awak duduk rumah je, awak buat apa ya? Saya pergi keluar, naik train, naik bas, masuk jam, saya penat. Dia lupa nak hargai apa yang isteri dia korbankan, yang kadang-kadang tak dibayar, tak diberikan cuti. Dalam kehidupan kita, kita perlu belajar menghargai pengorbanan antara satu sama lain, khususnya pengorbanan isteri dan ibu-ibu yang kadang-kadang tidak dihargai dan tidak didengari. Nabi SAW sentiasa menghargai, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menghargai pengorbanan seorang isteri kepada suaminya. Dan Khadijah radhiyallahu anha adalah salah satu contoh ikutan, sehingga Nabi sebut sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.